Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke dalam subtopik seterusnya, iaitu tekanan udara. Tekanan udara ataupun tekanan gas. Dua benda itu adalah benda yang sama. Tekanan gas ini dia merujuk kepada teori kinetik gas. Okey, ada teori dia, ada 3. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama, dia nak cover lah teori gas. Yang pertama ialah kinetik gas. Kinetik bermaksud pergerakan. Okay. Jadi nombor 1, molekul-molekul udara sentiasa bergerak bebas dan melanggar dinding bekas. Itu teori yang pertama. Jadi kita tahulah, ni contoh hak merah ni adalah molekul gas. Jadi dia sentiasa bergerak. Dia tak duduk diam. Jadi dia akan, bila dia gerak, dia akan langgar dinding bekas yang dia duduk dalam tu. Yang kedua, kekerapan pelanggaran antara molekul udara dan dinding bekas. Maknanya makin banyak berlanggar, menghasilkan daya tolakan pada dinding bekas. Dia tolak lah. Maksudnya dia tolak dinding tu. Tak tolak dinding, tolak dinding. Dan yang ketiga, daya yang bertindak ke atas permukaan bekas ni, maksudnya daya tolakan tadilah. Daya tolakan tadi dikenali sebagai tekanan udara. Jadi molekul ni yang melanggar dinding menghasilkan daya tolakan. Daya tolakan itu adalah tekanan udara. Ada 2 faktor yang mempengaruhi tekanan udara, iaitu isi padu dan suhu. Jadi untuk yang pertama, isi padu. Apabila isi padu bekas berkurang, maksud isi padu bekas berkurang ni, dia bekas semakin kecil. Jadi bila bekas semakin kecil, tekanan udara semakin bertambah. Dengan syarat molekul udara dia sama banyak. Jadi kita tengok yang pertama. Isi padu A adalah yang paling tinggi. Isi padu. Isi padu. Yang kedua B sederhana. Yang ketiga yang paling kecil. Isi padu dia. Sebab paling sempit lah. Awak tengok penjelasan dia. Jika udara dimampatkan. Dia buat rapat. Mampat tu dia rapatkan dengan mengurangkan isi padu sesebuah bekas. Maksudnya dia menjadi lebih kecil. Zarah udara akan lebih kerap melanggar dinding bekas. Jadi dia bila dia sepit, dia tak ada arah nak pergi kan. Dia langgar sama. Langgar banyak kali. Langgar sama dia. Langgar dinding bekas. Jadi makin banyak dia berlanggar. Sebab apa? Molekul udara ini tidak berhenti bergerak. Jadi dia akan sentiasa melanggar. Jadi semakin sempit dia, makin banyak kali dia langgar dinding bekas. Hal ini menyebabkan tekanan udara bertambah. Jadi antara A, B dan C, yang mana tekanan udara yang paling tinggi? Mestilah tekanan udara dalam bekas C. Sebab paling banyak molekul udara berlanggar pada dinding bekas ni. Bila dia banyak langgar, tinggilah tekanan udara. Paling tinggi di C. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila suhu bertambah, tekanan udara pun bertambah. Sebab benda? Suhu kita panaskan, suhu tinggi. Jadi pergerakan sama macam ginilah, kita bagi tenaga. Jadi bila suhu tinggi ada tenaga. Jadi pergerakan molekul udara bertambahlah bila dia ada tenaga. Kan? Orang kau banyak tenaga, kau banyak bergerak. Jadi apabila suhu bertambah, zarah udara akan bergerak dengan lebih cepat. Kekerapan pelanggaran antara zarah dengan dinding bekas bertambah. Contoh tengok pada air, balon. Dalam balon ada molekul udara. Jadi satu balon kita letak dalam air berais, satu lagi kita letak dalam air didih.
Jadi yang ini yang panas, suhunya tinggi. Okey. Jadi bila kita letak balon di situ, molekul udara di dalam balon dia menerima tenaga. Jadi bila dia terima tenaga, dia akan bergerak dengan lebih cepat dan lebih banyak. Lebih cepat. Langgar je. Berbanding dengan yang air berais. Okay. Jadi bila dia langgar banyak, maknanya naiklah tekanan udara dia. Hal ini berlaku kerana zarah udara mempunyai lebih banyak tenaga. Okey, ia pusing je saya ke bawah sana. Okey, jadi ingat gitu Suhu tinggi, tenaga tinggi, jadi pergerakan molekul udara melanggar dinding bekas pun tinggi. Jadi bila dia tinggi, tekanan udara pun tinggi. Tu adalah kaitan dia. 1, 2, suhu, tenaga, pergerakan dan tekanan udara. Tu pergerakan dia. Kalau ditanya soalan, macam itulah cara nak jawab. Okey, jadi setakat tu saja untuk tekanan udara. Jadi kita akan masuk selepas ini tekanan atmosfera.